salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma 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 salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam ya karim. Bismil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma rizqna sihhata was salamata wal afiyah. Ya Allah, rezekikan kepada kami kesihatan, afiah, keberkatan seluruh daripada amal soleh yang kami lakukan diterima ya Arhamar Rahimin. Allahumma rizqna fahma wal ilma. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan. Bismillah walhamdulillah wa kafa billah wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Baik, sihat ya semua? Alhamdulillah, khair. Semua alhamdulillah. Dan semua yang sama dengan saya pagi ini macam mana? Sahabat-sahabat yang di luar sana, semoga semuanya sihat walafiat. Macam mana panggil apa ya? Sahur tadi. Okay, macam mana sahur? Cik Reduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pada semua ada. Baik. Okay, baik, semua dikasihi Allah Ta'ala. InsyaAllah kita bertemu lagi dengan izin Allah Ta'ala untuk berkongsi dalam kuliah subuh hari yang ke-8. Hari yang ke-8 ya, 9 dah. Hari ke-9. Hari ke-9. Hari ke-9. Jumaat 8 hari ni, Sabtu hari ke-9 insyaAllah. Hari ke-9 kita Alhamdulillah. Okay, alhamdulillah. Kita kan dalam fasa 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga kan. Dia kita ada laluan-laluan, kita ada ujian-ujian seperti itu. Semua dikasih Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah dipermudahkan segala urusan kita untuk melaksanakan suatu daripada perintah Allah Ta'ala ini. Baik, kerana itu pagi ni insya-Allah, pagi ni kita bincang tentang tidur qailulah. Tidur qailulah. Okay, baik. Apa dia tidur qailulah itu, apa dia tidur itu? Okey, baik. Kita perincikan insya-Allah. Jadi keadaan sekarang semua dikasih Allah Ta'ala. Kita boleh bincang dua keadaan lah, dua situasi lah. Pertama tidur, yang kedua qailulah. Dua. Kalau kita sebut tidur qailulah. Tapi sebenarnya boleh bincang dua perkara. Satu tidur, dua qailulah. Baik. InsyaAllah. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naumus shaim ibadah. Wa samtuhu tasbihu. Wa du'auhu mustajabun. Wa amaluhu mudha'afun. Atau kama ka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis ini masyhur, Walaupun dia punya status hadis itu dhaif, namun kita ambil dari sudut fadilat amal. Cuma kita kena maklum gini ya. Sedikit info lah, maksudnya kalau kita dengar hadis itu dhaif, dia bukan dhaif pada lafaz perkataan Rasulullah itu sendiri. Tak, kalam Rasulullah ni memang terbaik dah.
dhaif dari sudut orang yang perawi hadis itu sendiri. Maksudnya individu orang tu. Hadis memang hadis tu adalah hadis yang baik. Okey, hadis perkataan daripada Rasulullah asal itu memang terbaik. Cuma bila perawi riwayat, okey, adalah sedikit kekurangan, maka dikategorikan dhaif, namun boleh kita ambil manfaat di sebalik itu untuk fadilah amal kita. Okey, untuk fadilah amal kita. Yang baik. Fadilah amal ya hak baik yang mana kita boleh ambil jadi motivasi pedoman. Macam tu. Boleh? Baik, bukannya untuk menghukum, tak ada. Dia bukan sabit dengan hukum. Semua yang dikasihi Allah Taala, baik. An-naumus shaim ibadah. Tidur seorang yang berpuasa itu adalah ibadah. Sebab tu kita bincang tidur kailulah. Baik. Tidur dulu. Tidur dulu adalah tidur seorang yang berpuasa itu adalah ibadah. Wasamtuhu tasbihu. Diamnya adalah tasbih. Diamnya adalah tasbih. Wa du'auhu mustajabun. Doanya pula mustajab. Wa amaluhu mudha'afun. Dan manakala amalannya pula berganda. Amalannya berganda. Maka kalau kita nak perincikan, ada berapa sini? Ada 4 tak? Pertama tidur. Kemudian yang kedua diam. Yang ketiga doa. Yang keempat amalan. Kalau kita nak perinci lah, ada 4 perkara. Kalau nak bincang hari ni, 4 ni. Selesai lah pagi ni insya-Allah. Tak sempat masuk kailulah kata-kata. Tapi insya-Allah tak apa. Kita ambil sepintas lalu. Maka bila kita letakkan keadaan, bila naumis shaimi ibadah. Bila tidur seseorang yang berpuasa itu menjadi ibadah adalah bila mana kita kena maklum bila mana dia tidur itu untuk merehatkan diri. Tidur orang yang berpuasa menjadi ibadah ke atas dirinya kerana dia tidur itu untuk merehatkan diri. Tidur untuk merehatkan diri. Rasanya dah sebutkan sebelum ni, dah sebut kot. Andailah kata lepas bersahur tadi. Sahur awal, bangun awal. Tak, pukul 5 dah bangun. Kemudian pukul 5.30 bangun balik. 5.30 tidur. Tidur pula. Contoh, 5.30 dia pergi tidur. Adakah dah masuk waktu untuk memulakan puasa? Tak masuk lagi sebab subuh 5.45. Betul tak? Boleh lagi dah nak tidur. Kan? Maka bila dia dah tidur saat itu, adakah jadi ibadah? Kalau kita fikir kejap, subuh tak masuk lagi. Puasa tak mulakan lagi. Tiba dia dah tidur dah. 5.30 dah tidur. Allahu Akbar. Macam mana dengan puasa dia? Baik. Kita perlu ambil pula. Okey, baik. 5.45. Subuh pun masuk. Dia pun tidur. Dia solat. Dia solat subuh. Solat subuh. Lepas subuh, tidur. So macam mana pula? Sedangkan waktu tidur selepas subuh ni antara perkara yang tidak digalakkan. Antara perkara yang tidak digalakkan. Dan bukannya daripada sunnah Rasulullah Muhammad SAW tidur selepas subuh. Sebab rezeki, ni soal rezeki lah. Bermula kepada kehidupan seorang manusia itu, keberkatan dalam keseluruhan kehidupan manusia itu adalah yang mana? Subuh. Bermula daripada pagi itu. Yang mana Rasulullah antara hadisnya mengatakan, antara yang bermaksud keberkatan ke atas umatku waktu pagi. Keberkatan ke atas umatku waktu pagi. Baik. Jadi semua dikasih Allah Taala. Maka tidur di sini kena ambil kira, tidur di sini dia adalah untuk merehatkan diri. Maksudnya dia daripada pagi tadi, start daripada pukul berapalah dia bangun. Tak kira lah pukul apa dia bangun. Awal-awal pagi dengan seluruh daripada ambil keberkatan waktu sahur yang telah kita bincangkan. Kemudian dia ambil waktu sahur itu sendiri. Kemudian dia ibadah dengan mengerjakan salat fardu. Kemudian diteruskan lagi. Kita ambil kesempatan sekarang dengan bertazkirah. Kita ambil pengisian sedikit. Kan? Jadi sehingga pukul berapa? Dia pun teruskan lagi dengan ibadah. Datanglah sedikit keletihan. Letih walaupun kita kata apa?
nak solat, lepas tu kita ngaji Quran, sampai kadang kita akan rasa penat. Baik, dengan penat itulah kita pun rehat. Kita pun rehat. Rehat dengan apa? Tidur. Pelali ni, tidur ni dia satu daripada rahmat Allah Ta'ala. Satu perkara yang Masya Allah Tabarakallah. Tidur ni satu rahmat daripada Allah Ta'ala. Sedang tadi kita adalah orang yang beribadah. Kita orang yang beribadah, kemudian kita pun berehat seketika dengan tidur. Tidur itu bukan kata mari pula pada satu rasa dia nak tidur tu kerana semata-mata dia nak mari orang kata apa nak tidur seterusnya. Tak, dia mari lagi dalam niat hati dia hanya untuk seketika. Untuk rehat seketika. Tu tidur dia pula. Itulah lambang kepada sebuah ibadah. Anda kata lepas subuh terus tidur, pukul zuhur nanti baru bangun, mana ibadah dia? Soalannya mana ibadah dia? Mana? Ibadah tu ada di sebelah mana? Kerana dengan kata lain, dia menetapkan dalam hatinya bahawa dengan tidur tersebut menjadikan dia kuat untuk beribadah kepada Allah. Dia mari niat pada hati, dia nak tidur ni agar dia ada keupayaan baru, ada kekuatan baru, ada semangat baru supaya mampu selepas itu untuk beribadah kepada Allah. Contoh, dia nak ngaji Quran balik, dia nak berzikir semula, dia nak belajar balik, masuk kuliah-kuliah ke apa semua. Hadirin semua dikasih Allah Ta'ala. Maka, tidur seseorang itu, sedang ia berpuasa, bergantung kepada niat dia tidur itu sendiri. Dalam bab ni. Pada niat dia juga. Tidur, sedang ia berpuasa, maka lihat bagaimana tidur dia itu, cara dia tidur. Maksudnya, kita meletakkan aras tidur kita sendiri atas tujuan apa. Tapi kalau tadilah. Kalau tidur gitu mana masalah. Panggil apa? Tidur ayam. Jenak je, tak jenak. Tidur sekejap je dia. Tidurlah sekejap. Tidur sekejap. Okey. Rehat sekejap. Rehat. Tak apa. Dia raikan sekarang kita ni, tujuan kita ni adalah untuk poin asas dia merehatkan diri kerana kita nak sambung ibadah. Rehat tu tujuan rehat untuk adanya keupayaan baru, ada kekuatan baru. Dengan niat kita nak sambung balik ibadah kita. Itu maksudnya, kita penat memandulah bawa kenderaan mana-mana jauh sampai RNR, berehat seketika. Adakah kita nak terus duduk kat situ? Tak, rumah kita tempat lain. Itu tempat persinggahan je. Kan? Untuk sementara waktu. Jadi, tidur ini adalah sebagai istirahat sementara sebelum sambung balik ibadah. Maka hak sambung kerja lah kan. Hak sambung kerja silakan. Ini hak nak sambung ibadah silakan. Maksudnya dia rehat seketika. Boleh? Rehat seketika. Penat kita bekerja sekalipun, kalau selain daripada bulan Ramadan sekalipun, penat kita bekerja kan kita rehat seketika. Lepas tu kita pergi minum, kalau kita buat apa semua kan, kita sambung balik. Itulah tujuan dia. Cumanya khusus dalam bulan puasa ini, sedang kita berpuasa, contoh pula sekarang ni dalam musim cuti, tak? Dan memang dah cuti panjang. Cuma sekarang ni cuti pula dengan cuti umum, hari pekerja, hari Minggu, Sabtu, hari Ahad. Jadi, kita duduk dalam keadaan banyak istirahat ini, banyak-banyak masa ni, tiba kita tidur, kalau katalah pukul 9 lepas subuh kita tak tidur, contoh, pukul 9. Kalau dah sampai ke petang, pukul 3, pukul 4 baru nak bangun, dia nilai itu dah jadi Rusuk sikit. Rusuk. Jangan ukur. Bila orang kata kuatnya tidur, kan tidur bulan Ramadan ni ibadah. Pula dia jawab. Ada orang jawab, ada. Dia kata pada waktu baik tidur. Dari satu sudut bagus. Namun kena ingat, dia start pukul berapa lagi tidur. Apakah ibadah yang dia boleh buat memenuhi keperluan, kehendak, syarat dalam mendirikan, membangunkan, mengimarahkan Ramadan itu sendiri. Dan masa dia tidur.
Okey, baik. Kita ni sebab kita tidur orang awam. Kita ni tidur orang awam, tidur para alim ulama, tidur para aulia, tidur pada orang-orang ilmuwan, dia lain. Dia lain. Tidur orang-orang alim ulama yang kita maklum, kan? Orang hebat seperti Imam Syafi'i. Tidur dia saja boleh menyelesaikan ratusan masalah fiqh. Dalam tidur boleh selesaikan masalah fiqh. Beratus masalah fiqh dia boleh selesaikan. Kita tidur mana pergi? Tidur-tidur. Kita tidur tak apa-apa. Mengikau mungkin. Mimpi ngaruk mungkin. Baik, semua dikasih Allah Ta'ala. Baik, semua ya, jelas ya. Bahawa nak bagi tahu, tidur kita dalam bulan Ramadan ini, sedang kita berpuasa adalah untuk istirahat seketika dengan hasrat nak sambung balik ibadah kita atau pekerjaan kita, urusan kehidupan kita atau apa sahaja yang mana istirahat seketika. Ada orang ni cerita sungguh ni. Cerita seorang kawan ni, dia marah ke tidur. Dia marah ke mengantuk. Dia marah ke mengantuk. Kan kita alamat tanda isyarat sebelum kita penat nak tidur ni kan dia datang isyarat dulu. Datang isyarat mengantuk. Satu hari ni, maaf kalau kita bercerita sikit tak, selingan sikit. Satu hari ni saya tengah buat kerja. Tengah-tengah saya buat kerja tu mengantuk. Kita pun gerak gini. Lepas tu saya pun kata, makhluk mengantuk mari dah. Saya kata gitu. Makhluk mengantuk mari dah. Kita pun gerak-gerakkan badan, bangun, cahaya pun semua sekali. Baik, minum, rehat. Kemudian selang seminggu, tiba ada hamba Allah Ta'ala ni, member ni. Saya perasan dia tulis dekat Facebook, dia tulis, nyah kau dari sini. Jangan kau datang pada aku. Aku tak suka kepada kau mengantuk. Dia marah ke mengantuk. Saya pun tanya dia, apa tujuan kamu buat macam tu? Dia gelak. Tak ada apa, saja gurau-gurau. Saja. Jadi tu kata Lama lepas tu ingatkan berhentilah. Masya Allah, tabarakallah. Ada pula post yang seterusnya. Tiba keadaan tu lebih ekstrim sikit. Dia tulis kataan yang hampir sama juga. Aku tak suka, nyah kau dari sini. Jangan kau datang kepada aku mengantuk. Pui. Dia tulis P-U-I-I-I. Pui. Maksudnya ludah. Mengantuk. Makhluk mengantuk ni mari. Tak nak kau. Pui. Soalan begitu. Tabarakallah. orang panggil aktif tadi. Mak tak suka dengan mengantuk. Jadi Allah izinkan bertemu dengan orang ni sahabat ni, kawan ni yang tulis ni. Saya tanya dia, kenapa kamu tulis macam tu? Dia gelak lagi. Saya pekat tangan. Kau dengar baik-baik. Mengantuk itu makhluk Allah Ta'ala. Sekiranya dia mengadu kepada Allah, ya Allah, orang ini tidak berkehendak padaku. Aku datang kepada dia, dia marah padaku. Dia halau aku. Aku, ya Allah, mohon padamu, aku tak nak datang lagi pada dia. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Semua. Jadi zombie lah. Tak tidurlah sepanjang hidup. Tabarakallah. Saya kata gitu. Senyap dia. Mengantuk ni makhluk. Dia makhluk Allah Ta'ala. Jangan main-main, jangan kata nak senda gurau-gurau tu, tengok-tengoklah tempat nak gurau pun. Sampai halau pui gitu, siap dia mengadu. Kita ni perlu tak mengantuk? Perlu. Tengah bawa kereta, tahu-tahu tidur terus. Agaknya celak di mana? Sekiranya tak ada mengantuk. Bawa kereta tak ada mengantuk, tahu-tahu tidur terus. Celak dalam hospital, alhamdulillah. Mungkin okey lagi. Dalam kubur tak ada apa dah. Baik, semua dikasih Allah Ta'ala. Maka dalam musim ni, dalam bulan Ramadan datangnya mengantuk, kita tahu setengah daripada setengah. Lepas pada subuh ni kan, kena setengah daripada setengah tu, la ilaha illallah, mengantuk dia, tabarakallah. Tak boleh nak celak macam apalah beratnya kat mata. Allah Alam. Dah itulah keadaan suatu itu, terimalah, raikanlah dengan sebaik mungkin. Cuma datangkanlah sedikit niat, datanglah satu perasaan, datanglah satu hasrat, biarlah seketika supaya boleh bangkit seapa segera untuk sambung ibadah. Itulah utamanya. Kat situlah
nilai kualiti tidur kita ini berbeza. Tidur kita sebagai orang yang wahtisaban, yang berkira-kira dengan puasa kita, dengan tidur sebagai orang yang awam, tidur umum. Tidur asal boleh, asal tidur. Ngantuk tidur . Tapi jangan marah dekat mengantuk tu. Jangan marah. Jangan duk marah dekat mengantuk. Mengantuk dah buat macam mana, bukan urusan kita. Dia mari bertugaslah dia. Ada cara dia. Paling utama, hak ni nak ulang lagi sekali. Niat kita, hasrat kita bukan tidur, memang nak tidur nyenyak seperti tidur malam. Tak. Itu yang paling utama. Kerana kita nak seboleh-bolehnya, sedaya mungkin berusaha, berjaga, tak. Namun tertidur juga, tadi. Biar boleh bangun seketika yang mana kita boleh balik untuk bangun, untuk beribadah semula. Boleh Allahu Akbar, tabarakallah. Kawan tu, kalau kawan tu dia lepas tu dia delete semua. Dia buang semua dia punya status tu. La ilaha illallah akbar. Tak boleh lah kata, jangan bersenda kurang macam tu. Baik. Semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Jelas Maka kita pun nak fahamkan, dah tidur, tadi dah jelas tujuan dia. Kemudian ambil pula tentang kailulah. Ni tidur kailulah yang kita tajukkan hari ini. Tidur kailulah ni pula semua dikasih Allah Ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Iaitu berehat pada pertengahan siang. Walaupun tidak tidur. Satu. Kailulah tu sendiri. Kailulah sendiri dia ulama memaknakan, menjelaskan kailulah itu sendiri berehat. Berehat di antara pertengahan siang. Walaupun tak tidur. Istirahat. Kita bawa kenderaan tadilah. Rehat seketika. Adakah kita tidur dalam kenderaan masa tu? Kadang ada tak tidur, kadang hanya betul-betul akan ada keluar jalan-jalan sekejap. Sambung balik, betul-betul bergerak. Mungkin begitu. Ini setengah daripada ulama memaknakan dia adalah berehat pada pertengahan siang walaupun tidak tidur. Baik. Maka kita ambil dah makna apa yang dibicarakan kailulah ini. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mali walid dunya." Okey. Baik. Mali walid dunya innama masali wa masalud dunya kamasali raqib qala fi dhillin sajaratin summa rahin wa tarakaha. Itu. Yang dimaksudkan kailulah ni, apa yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Tirmizi, apa dah jadi padaku dan dunia? Apa yang berlaku padaku dan duniaku? Apa yang jadi padaku dan duniaku? Mali walid dunya, diriku dan dunia. Apa yang berlaku pada diriku? Boleh Kemudian innama masalah, perumpamaan aku dan dunia, diri kita dengan dunia. Wa masalud dia kama salir raqib, seperti seorang penunggang. Boleh? Seorang penunggang, seorang yang memandu, seorang yang apa lagi? Yang bermusafir. Kita boleh maknakan begitu. Qala fi dhillin sajaratin summa raha wa tarakaha. Seperti seorang penunggang yang mana dia berehat sebentar di bawah pokok, kemudian dia pergi meninggalkan pokok tersebut. Jelas tak? Apa kita boleh makna? RNR tu lah tadi. Apa yang kita boleh makna? Kita rehat seketika tadi tu lah. Itu antara makna kailulah mengikut sabdaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti rehat sebentar. Yang mana apa urusan aku dengan dunia sebenarnya? Kalau kita ambil satu sudut umum secara menyeluruh, apa aku dengan dunia sebenarnya? Maka dunia adalah ditinggalkan lah. Betul tak? Maka dunia adalah ditinggalkan lah. Kita akan menuju akhirat lah. Kita ambil makna secara umum, apa diriku dengan dunia? Diriku dengan dunia seperti kita berada di atas muka bumi sekarang sebagai seorang penunggang. Kita sebagai seorang pemandu kenderaan. Kita seorang yang bermusafir.
Kita dengan dunia kita sekarang. Kemudian berehat seketika di atas urusan dunia ini, berehat seketika, kemudian pergi. Pergi ke mana? Pergi kita kalau dari sudut mati, kita ke alam akhirat. Kita akan ke bawah dunia sekali masuk. Tak masuk. Sebab kataan dia raha wa tarakaha, rehat kemudian meninggalkan pokok itu. Gimana kalau kita mati, tak tinggal dunia. Tinggallah dunia ini sekiranya kita mati. Rehat dan tinggal. Sekiranya kita ambil makna dari sudut keperluan kita. Duduk dekat RNR. Berhenti, penat memandu, berhenti dekat RNR. Hadirin akad ke wakaf ada kat situ tu? Tak angkat pun. Ambil ke barang-barang kat situ? Tak ambil pun. Semua dikasih Allah Ta'ala. Hadirin tidur kat rumah sekalipun, berselimut pun, nak bangun pergi ke mana, ada bawa dengan selimut tu sekali? Tak ada. Kita tinggalkan. Itu makna kailullah apa yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita boleh faham keseluruhan? Istirahat. Seketika, kemudian tinggalkan. Kita boleh datangkan dua makna. Pertama, dengan urusan dunia kita hari ini, apa sahaja urusan dunia kita, ada istirahat. Ada istirahat. Tak kira lah kita kerja apa profession kita, apa kerjaya kita, tak kira lah apa benda pun, ada istirahat. Sejauh mana perjalanan berkenderaan ke apa sekalipun, ada istirahat. Baik, itu dari satu sudut. Kalau keadaan kita ambil makna yang lain, keperluan dunia dan akhirat, bermaksud kita hanya sebagai seorang musafir di atas muka bumi ini, meneruskan perjalanan kehidupan, mengumpul bekal seberapa banyak, sampai satu masa kita meninggalkan dunia ini. Itu yang kita dengar para ahli ulama kata dunia untuk ditinggalkan. Dunia untuk ditinggalkan. Tak? Apa dia kata hidup sementara? Hidup sementara. Dunia ditinggalkan, akhirat tempat tinggal. Itulah tu. Jelas dah satu makna. Maka semua dikasih Allah Ta'ala, maka disepakati oleh jumhur ulama, para ilmuwan bersepakat dengan perbuatan qailullah ini adalah sunat. Perbuatan qailullah ini adalah sunat. Yang mana berdasarkan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qilu fa inna syayatin la taqilu. Qilu fa inna syayatin la taqilu. Lakukanlah qailullah. Buatlah qailullah. Sesungguhnya syaitan tidak berehat. Gandengan macam tu. Buatlah qailullah. Sesungguhnya syaitan tidak berehat. Syaitan memang tak berehat lah. Lagi manusia itu tidak ikut jejak langkah dia, tak sesat. Lagi tu dia usaha sampai manusia itu sesat. Rasulullah suruh kita ambillah qailullah. Ambil kalau ceranya makna dari sudut ulama, yang makna yang pertama kata berehat di pertengahan siang walaupun tidak tidur pun dikira qailullah, istirahat. Maka bila kita ambil daripada perkataan lakukanlah qailullah, yakni kita berehat sebentar walaupun tidak tidur, dan sekiranya tidur maksudnya sebentar. Berapa lama yang kita boleh duduk sebenarnya? Maka itulah qailullah. Kita boleh berehat selama mana? Dengan syarat bahawa kita adalah orang yang dalam musafir itu, kalau kita kata orang yang dalam ibadah itu, daripada malam sampai kepada sahur, sampai kepada subuh, kemudian sambung dengan ibadah yang kita lakukan, tak kira lah ngaji Quran ke, kita bersama dengan majlis ilmu ke apa semua, sampai satu masa rehat. Rehat seketika walaupun tak tidur, istirahat, baring ke apa semua. Boleh ya? Baik. Rasulullah bagi tahu, lakukan qailullah, sesungguhnya syaitan tidak berehat. Namun kita adalah orang yang boleh berehat. Buat ini sunnah. Itu paling utama. Buat ini, perkara ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Kita sambung perbincangan kita. Datanglah soalan. Habis pukul berapa sebenarnya Kailulah ni? Waktu mana sebenarnya? Gitu kan. Waktu untuk kita Kailulah. Sekiranya kita nak ambil tidur, tidur Kailulah. Nak ambil tidur Kailulah. Masa dia. Waktu mana? Jelas ya? Semua boleh nampak tak? Sekiranya kita maknakan tadi, Kailulah itu berehat seketika. Walaupun tidak tidur. Maksudnya sepanjang ibadah kita lakukan boleh berehat bila-bila masa, kemudian sambung balik. Walaupun tidak tidur. Baik, sekarang kita lihat pula. Sekiranya kita tidur Kailulah. Maksudnya kita memang nak tidur. Dalam rehat itu tidur. Tengah-tengah rehat itu kita tidur. Baik. Pandangan pertama antara pandangan alim ulama. Khatib Asy-Syarbini menyebut bahawa waktu Kailulah adalah sebelum gelincirnya matahari, iaitu sebelum masuk waktu zuhur. Pandangan pertama mengatakan sebelum gelincir matahari, sebelum masuk waktu zuhur. Okey, yang ini sunat. Ini perkara ini menjadi sunat apa? Bagi orang yang melazimi tahajud untuk tidur sebentar sebelum zuhurnya. Maksud dia ahli tahajud. Orang itu ahli tahajud. Orang yang qiyam, orang yang menghidupkan malam dengan bertahajud. Maka sunat ke atas dirinya itu tidur sebelum gelincir matahari. Sebelum gelincir matahari, sebelum masuk waktu zuhur. Di pertengahan siang hari. Boleh? Nampak tak? Sebelum gelincir matahari. Gelincir matahari pukul apa? Pukul 12 tengah hari lah gelincir matahari ni. 12 tengah hari. Dan sebelum waktu zuhur. Maksudnya kalau kita nak ambil Kailulah, kiranya kita ukur waktu zuhur pukul 1, bermaksud lebih kurang pukul 11, 12 suku ke, kita dah mula rehat. Sampailah pukul setengah jam lah ambil, lebih kurang 12 suku hingga 12.45. Boleh tak? Sebab zuhur pukul 1. Contoh. Pukul 1 Contoh. Ini contoh. Maksudnya kalau kita setkan kita nak rehat, nak Kailulah dalam tempoh setengah jam, maka kita buat pengurusan masa itu sendiri. Tapi kalau tak tidur, istirahat. Rehat juga. Istirahat. Kalau tak tidur, istirahat. Jadi istirahat. Kalau kita kerja kita berhenti lah. Kita berhenti. Kalau tengah buat kerja, berhenti seketika. Jangan ambil teh, ambil kopi. Contoh. Baik, kita terus dulu. Kenapa jatuh hukum sunat bagi orang yang melazimi bertahajud, yakni orang yang memang ahli tahajud, dia disunatkan tidur Kailulah ini adalah persediaan untuk dia qiyamul lail. Dia bagi persediaan dia untuk dia buat qiyamul lail kerana Kailulah ni sebelum waktu zuhur adalah seperti waktu sahur bagi orang berpuasa. Kenapa? Kailulah sebelum masuk waktu zuhur seumpama waktu sahur bagi orang yang berpuasa. Bermaksud Kailulah ini boleh dilakukan dalam bulan Ramadan pun boleh, bukan bulan Ramadan pun boleh. Sekiranya buat bukan dalam bulan Ramadan, maka Kailulah itu diumpamakan seperti waktu sahur bagi orang berpuasa. Kenapa? Kerana ini adalah sebagai pembekal, dia panggil semangat, dia panggil tenaga. Untuk input tenaga, waktu siang hari, Kailulah seketika, dia ada keupayaan untuk bangun qiyamul lail pukul 3 pagi, 4 pagi. Ini dengan akunya Kailulah. Manakala orang yang bersahur, dia ada semangat. Macam kita dah bincang tak? Dia mahu semangat sebab dia bersahur, dia boleh meneruskan puasanya dengan sebaik mungkin. Itu dari sudut pandang setengah daripada ulama. Allah tabarakallah. Soalan juga, masa kita nak tidur tu, kalau kita ni nak bangun masa. Okay. Kita tengok dulu pandangan ulama lain. Baik. Seterusnya Imam Nawawi.
Imam Nawawi nyatakan bahawa qiyamul lail bahawa ialah tidur pada waktu tengah hari. Imam Nawawi menyatakan qailulah itu adalah tidur waktu siang hari. Okay. Umum. Waktu dikira umum. Waktu siang hari berbincangkan. Kemudian datang pula ulama lain menyatakan qailullah ialah berehat pada waktu sebelum gelincir matahari walaupun tidak tidur, dan pandangan yang masyhur tidur sebelum atau selepas gelincir matahari pun ada juga. Ada juga yang mengatakan boleh juga tidur sebelum atau selepas gelincir matahari. Maksudnya pertengahan siang hari juga, pertengahan siang. Ada yang tidur sebelum gelincir matahari. Mungkin pukul 11. Mungkin 11.30. Ada yang buat selepas gelincir matahari. 12 suku. Ceritanya sebelum zuhur. Ceritanya sebelum zuhur. Bermaksud qailullah ini dilakukan sebelum zuhur. Setengah daripada pendapat menyatakan sebelum zuhur. Bermula bila? Sama ada sebelum gelincir matahari atau selepas gelincir matahari. Sebelum masuk zuhur. Waktu zawal, itu gitu. Waktu zawal. Wallahu a'lam. Itu adalah waktu-waktu yang kita boleh istilahkan. Jadi, baik, jelas Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hebat rupanya. Bahas perkara sunat ni. Perkara sunat. Tidur seketika je pun. Bukan kata tidur lena seperti malam hari, hanya seketika. Namun dibahaskan untuk faham kepada kita orang awam ini, para alim ulama menjelaskan sebegitu detail supaya kita ambil manfaat dengan tidur yang disunatkan, tidur yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Dr. Wahbah Az-Zuhaili antara lain menyatakan bahawa qailullah itu berehat pada waktu tengah hari walaupun tidak tidur, sama ada musim sejuk atau musim panas. Itu pandangan ulama lain. Tak kira musim. Kalau kita tadi kita faham tak kira bulan mana. Jadi kita buat panas. Boleh buat bila-bila masa. Qailullah. Okey. Baik, boleh Antara lain hadis riwayat Bukhari, ma kunna naqilu wala nataghadda illa ba'dal jum'ah. Tidak kami berehat dan makan kecuali selepas Jumaat. Ini pandangan lain pula. Tidak kami berehat dan makan kecuali selepas Jumaat. Bermaksud waktu qailullah adalah selepas daripada solat Jumaat, yang mana solat Jumaat didirikan pada waktu zuhur. Dilakukan selepas daripada solat Jumaat. Bermaksud ada juga qailullah selepas zuhur. Boleh? Semua dikasih Allah Ta'ala. Jadi, kita ambil yang masyhur, ambil yang paling utama yang dibincangkan oleh para ulama, kecenderungan dia adalah dengan waktu qailullah ini berehat atau tidur sebentar sebelum gelincir matahari, sebelum masuknya waktu zuhur. Walaupun ada boleh dilakukan selepas waktu zuhur, namun ambil daripada keseluruhan yang dilaksanakan adalah waktu mana? Sebelum zuhur. Selepas gelincir matahari. Walaupun ada yang buat sebelum gelincir matahari. Masya Allah, tabarakallah. Di masa pergi boleh. Maka Sebelum ataupun sebelum zuhur, yang utama sebelum zuhur. Hak yang jadi pilihan sama ada sebelum gelincir matahari atau selepas gelincir matahari, iaitu sebelum pukul 12 atau selepas pukul 12. Dengan hasrat kita nak bangun semula untuk meneruskan ibadah. Itu yang paling utama. Yang inilah menjadikan tidur itu tidur ibadah. Tidur orang yang berpuasa menjadi tidur yang ibadah. Baru masuk dalam tidur beroleh semua ganjaran yang ada dalam bulan Ramadan ini, pahala yang kita dapat semua dapat kerana
dengan hasrat tadi lah. Betulkan niat itu? Betulkan hasrat kita tu? Boleh? Manfaatnya. Kemudian ambil pula sunnah. Maksudnya kita daripada awal tadi sampai sekarang tak tidur lagi, sampai ke pukul 10 duk buat apa saja ibadah yang kita lakukan. Di antara celah-celah itu adanya rehat kita seketika. Mungkin dalam pukul 9 kita rehat seketika, tak tidur. Cuma kita nak ambil sunatnya, nak tidur kailulah itu, tidur sebentar itu, iaitu waktu yang kita bincangkan tadi. Maka itu adalah sunnah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Banyak dapat kita, banyak dapat. Dengan kena ambil kira, yang ini kena ambil maklum. Maklum apa? Ianya bermula dengan suatu latihan juga sebenarnya benda ni. Dia guna dengan latihan juga tu. Tiba-tiba bulan ni baru nak buat sebelum Zuhur, kok nanti Zuhur pukul 3. Hak tak biasa buat. Takut telajak pula. Kut telajak pula. Maksudnya gini hadirin, semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Kita memang kena datangkan niat itu sungguh. Sebab niat itu yang menguatkan kita untuk bangkit. Dengan hasrat kita memang bagi tahu, ya Allah nak tidur seketika, nak rehat. Kita bicara kata nak rehat seketika sebelum waktu Zuhur ni rehat. Sekiranya ambil sunat tidur tadi, maksudnya dengan niat kita ni, insya-Allah. Sekiranya Zuhur pukul apa sekarang? Zuhur 1 suku. Contoh tak? Zuhur 1 suku. Pukul dalam 12.05 minit kita dah buat keputusan untuk berehat. Memang kita nak tidur. Sekiranya kalau dah 12.05 minit kita dah mula lena, lali kan, kita dah mula tidur ni. Pukul berapa? Pukul 12.45. InsyaAllah cukup. 12.45 tu dia boleh tersedar. InsyaAllah cukup. Dia bukan tidur yang nyenyak seperti tidur yang malam, namun dia adalah tidur yang mana adalah istirahat. InsyaAllah 12.45, 12.50, kadang pukul 1 tu kita dah sedar. Kenapa? Persediaan untuk beribadah semula. Maksud kalau 12.45 kita dah tersedar, kita bangun terus dengan bersihkan badan, mandi ke apa semua kerana nak solat Zuhur dalam keadaan segar, sihat. Bersemangat kita nak meneruskan ibadah. Namun bila dah tersedar 12.45, bergeliat, sambung sikit lagi, habis sambung sikit lagi tu, Allahu Akbar, habis kita risau saat lagi pukul 2 lah boleh bertemu Zuhur. Nampak ya? Tabarakallah sana khaliqin. Atas sifat lemah kita ini, mohon pertolongan daripada Allah. Kita maklum kita orang awam, ada kelemahan kita tersendiri. Dalam keadaan ini, banyaknya ruang dan peluang Allah Ta'ala bagi kepada kita, khususnya umat Rasulullah Muhammad SAW ni, sampaikan kita kailulah pun mengikut sunnah Rasulullah berpahala. Tidur saat itu pun dikira berpahala. Allah Akbar. Hadirin, semua sekali. Perbuatan tidur kailulah ini, setengah daripada setengah negara maju dia buat. Ada yang buat, yang dapat maklum di Jepun pun ada yang buat. Dan ada yang saya kenal dan beberapa orang yang kita lihatlah. Mereka ni ahli dalam bidang-bidang tertentu. Contoh seorang tu, kalau hadirin boleh tengok dekat Facebook, Dr. Rizal. Di antara kenalan saya, Dr. Rizal, dia bidang dia tentang tidur, tentang otak. Bidang dia buat kajian. Dia memang orang yang duduk dalam platform ini mengkaji pakar bahagian otak dan bahagian tidur. Sebab tidur ni main peranan yang besar sebenarnya. Sampai dia adalah, saya pernah ikuti program dengan dia, sampai pukul, tak salah saya, sekitar dalam menjelang pukul 12.30 hari, tak salah saya, program itu rehat seketika. Biasanya kita kalau dalam training 12.45 baru kita berhenti. Biasanya pukul 1 kita nak siap-siap. Tiba awal rehat. Oh, rupanya baru tahu. Dia ahli kailulah. Dia orang yang mengamal dengan tidur kailulah itu. Termasuk dengan bahasannya, Diamalkan. Lepas tu sambung balik program, nampaklah semangat.
Kita ni sebenarnya maksudnya ada waktunya kita boleh rehat dan ambil waktu tidur kailulah ini sekiranya menjadi amalan, insya-Allah. Dia pukul 3 pagi ke 4 pagi kita akan sedar tanpa menggunakan alam. Kita boleh bangun dengan sihat. Hadirin, nak fikir secara logik, saya pun tak boleh nak jawab. Apa kaitan tidur tengah hari seketika yang kailulah ini bagi semangat pukul 3 pagi. Kuat pukul 3 pagi. Sedangkan kita tidur siang hari. Tidur seketika siang hari 45 minit ke siang hari ni, kailulah kita ni, namun bagi semangat pukul 3 pagi. Hadirin nak Malam dah boleh sedap. malam tu boleh kuat. Boleh kuat. Hadirin nak ukur dengan akal kita macam mana? Slender. Menung kita. Tak boleh nak ulang. Tak boleh nak ulas, tak boleh nak cari jawapan. Macam mana kita nak kaitkan? Ya Allah, tabarakallah, hebat Allah Ta'ala. Itu dia jawab. Oh, la ilaha illallah. Kita pun menjadi tanda tanya. La ilaha illallah. Kenapa sampai dapat tenaga ni dengan tidur hanya seketika? Namun hadirin bayangkan, seberapa ramai manusia yang tidur, tabarakallah, boleh berkata sepanjang hari. Cuba tengok dia bangun. Adakah kuat? Adakah semangat? Tak. Makin lemah. Makin banyak tidur, rupanya makin lemah dia. Makin tak bertenaga. Kualiti puasa jadi tak ada kualiti sangat. Hikmah, tengok hikmah. Apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti ada sesuatu yang hebat di luar jangkaan kita. Pasti ada dengan nilai keimanan kita. Tidak terfikir sekali hebat tu. Pada akal kita tak terfikir pun. Tak terfikir ke perkara ini, Masya Allah, tabarakallah. Atau dipanggil dalam bahasa Inggerisnya dipanggil nap. 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 Oi, benda ni bukan kita, bukan hanya suatu keistimewaan khas kepada orang Islam semata-mata, namun dikaji oleh orang-orang barat. Mereka lihat bahawa tidur seketika siang hari ni memang power. Masya Allah, tabarakallah sana khaliqin. Cuma ada yang jadikan amalan, ada yang tidak jadikan amalan. Maka sekiranya hadirin hari ini, saya dan semua sekali hari ini mendapat suatu input, mendapat suatu maklumat yang baharu berkenaan dengan kailulah ini. Rupanya ada perkara yang hebat, perkara yang Masya Allah, tabarakallah, yang ianya sunat juga. Maka ambillah ruang untuk kita mengamalkannya. Dengan niat yang betul, dengan hasrat yang baik bahawa kita rehat seketika itu adalah semata-mata untuk apa? Sekiranya dalam bulan Ramadan, kerana kita nak sambung balik ibadah kita. Boleh ya? Maksudnya selepas zuhur itu kita dah ada keupayaan terus dan sehingga nak masuk asar, tetap ada rehat. Tetap ada rehat. Istirahat. Namun dia tak ada dah kailulah. Dia tak ada dah. Kita rehat nak semayang. Nak rehat untuk solat asar. Macam tu. Namun yang pernah faham kailulah ini adalah waktunya sebelum gelincir matahari, selepas gelincir matahari sebelum zuhur. Walaupun ada yang dibahaskan sebelum gelincir matahari dan ada yang bahas selepas zuhur. Namun kita ambil yang secara umum iaitu selepas gelincir matahari sebelum zuhur. Ambillah ruang itu, rehat di pertengahan siang itu sendiri. Kemudian rehat-rehat selepas zuhur, nak menjelang ke asar, nak masuk kepada waktu berbuka selepas asar, itu adalah istirahat biasalah bagi kita dah. Penat-penat jalan, penat-penat buat urusan, rehatlah seketika. Dan yang tak digalakkan juga selepas asar. Pun ada juga orang yang tidur. Ini satu hari ni, hadirin. Ada lagi. Ada. Saya minta maaf, saya tak sumbernya tak boleh nak kata sebuah hadis ataupun mungkin kita letak sebagai satu kata ulama ataupun pesanan orang-orang berilmu lah. Sekiranya ada sumber, saya datangkan nanti insya-Allah. Kerana orang kata sumbernya berkata tidur selepas asar ini mewarisi sifat gila. Tidur selepas asar mewarisi sifat gila. Baik. Sumber insya-Allah ada kesempatan saya cari macam mana sumber. Cuma teringat sekarang ni. Cuma saya nak bagi tahu apa? Ada satu hari ni seorang hamba Allah Taala ni dia pernah dengar perkataan ini. Dia kata aku dengar tidur selepas asar ni mewarisi sifat gila. Dia adalah ahli tidur selepas asar. Orang yang berkata ni
Orang berkata ni dia memang suka tidur selepas asar. Baik, dia pun dia dengar orang kata tidur selepas asar mewarisi sifat gila. Dia pun kata apa? Aku ni selalu tidur lepas asar, tak gila pun. Dijawabnya. Dia kata gitu. Dia nak menafikan perkataan tadi. Perkataan kata kalau tidur selepas asar mewarisi sifat gila. Dia kata aku selalu pun tidur selepas asar, tak gila pun. Tu member pun jawab, orang gila tak mengaku pun dia gila. Maksudnya hak berkata tu gila dah tu. Hak berkata tu, hak kata dia aku tidur lepas asar selama ni tak gila pun, gila dah tu. Sebab orang gila tak mengaku pun dia gila. Dia kata orang gila. Gila ni. Dia gila tak. Allahu akbar, tabarakallah. Namun anak kita tahu apa? Antara perkara yang tidak digalakkan juga tidur selepas asar. Boleh ya? Sehingga kan kita nak solat pun tak boleh selepas asar, apatah lagi dengan buat dengan tidur apa semua. Baik, tabarakallah sana khaliqin. Semua yang dikasihi Allah Taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Boleh ya? Maka perkongsian kita hari ini adalah tidur kailulah. Kita bahas dua perkara. Namanya tidur, jadi dikatakan tidur sebagai ibadah bagi orang berpuasa. Bagaimana ciri-ciri tidur itu? Kemudian apa itu kailulah itu sendiri. Okey, baik. Semua dikasihi Allah Taala, insya-Allah daripada hadis yang kita bincangkan mula-mula lagi daripada pertemuan kita berkenaan tidur orang berpuasa sebagai ibadah tadi. Apa yang diriwayatkan tadi kan, naumis shaimi ibadah wa samtuhu tasbihu wa du'auhu mustajabun wa amaluhu mudha'afah. Hal ni kita jumpa esok, insya-Allah. Kita baru ambil tadi ada 4 perkara kan? Ada 4 perkara, tidur sebagai ibadah, diam sebagai tasbih, lepas tu apa dia, doa yang adanya mustajab, kemudian amalannya berganda. Ada perbahasan lagi. Ambil hari ni pasal tidur dulu. Pasal tidur dulu. Insya-Allah taala amin. Esok ada kelapangan. Kita jumpa lagi kuliah subuh pagi esok untuk bincangkan 3 perkara yang seterusnya. Boleh ya? Oh, hari ni lewat panjang pula. 7.20. Ya lah. 7.25 dah. Banyak perbahasan jadi kita jadi tak. Allahu akbar, tabarakallah sanul khaliqin. Baik, terima kasih semua sahabat-sahabat, kawan-kawan yang bersama dengan saya pagi ni, online dengan saya pagi ni dalam kuliah subuh. Alhamdulillah yang istiqamah setiap kali subuh boleh bersama. Alhamdulillah dengan kita meruangkan masa ini, mohonlah kepada Allah Ta'ala, ya Allah ambillah ianya sebagai satu amal soleh diriku. Ambil kiralah ya Allah. Kita ni tak tahu amal soleh mana kita buat, selalu saya bagi tahu yang mana Allah terima, Allah redha, kita tak tahu. Namun atas usaha kita ini melawan rasa mengantuk kita selepas subuh ni, kita ambil niat, ya Allah aku nak isikan masa dengan majlis-majlis ilmu, tak sekalipun dengan saya, dengan sesiapa sekalipun, ya Allah terimalah sebagai satu daripada jihad kita. Terimalah ya Allah sebagai satu daripada amal soleh diriku ya Allah. Gitu kita letak dengan satu hasrat supaya setiap daripada waktu yang kita direzekikan ruang dan masa ini sebagai orang yang mengambil manfaat, yang mana ingat balik yang mana orang yang maqama Ramadan imanan wahtisaban. Sesiapa yang mendirikan puasanya dengan penuh keimanan dan berkira-kira. Ambillah ini antara perkara yang kita buat dengan penuh keimanan dan berkira-kira untuk maksimumkan pahala yang kita nak capai dalam bulan yang penuh keberkatan ini. Minta maaf sehingga kita berjumpa lagi, insya-Allah kita sambung lagi perbincangan kita. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.